Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke majlis pembukaan tahun baru 2021 Hufaz IPG Kampus Ipoh yang julung kalinya diadakan secara atas talian. Yang berusaha Dr. Yahya bin Osman, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Yang berusaha Dr. Rizalman bin Muhammad, Ketua Jabatan Pengajian Islam dan Moral IPG Kampus Ipoh. Yang berusaha Puan Saidah binti Haris, Setiausaha Hufaz IPG Kampus Ipoh. Para pensyarah, para peserta Hufaz dan sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah dan kurnianya kita dapat sama-sama berkumpul secara dalam talian pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini untuk menyempurnakan majlis pembukaan tahun baru 2021 Hufaz IPG Kampus Ipoh. Dia menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab suci Al-Quran dengan mengandungi kebenaran yang mengesahkan isi kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya, dan dia juga yang menurunkan kitab-kitab Taurat dan Injil. Surah Al-Imran ayat 3. Untuk makluman sidang hadirin sekalian, program Hufaz yang dilaksanakan di IPG Kampus Ipoh bertujuan untuk melahirkan siswa guru yang mempunyai pengetahuan berkaitan Al-Quran dan mahir dalam penguasaan bacaan Al-Quran. Majlis pada hari ini akan memberikan peluang dan ruang untuk program Hufaz berjalan dengan lebih baik dan maju di IPG Kampus Ipoh. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, majlis diteruskan dengan bacaan doa memohon restu dari Ilahi agar majlis pada pagi ini memperoleh rahmat dan berkat daripadanya. Untuk itu, majlis dengan penuh hormat mempersilakan saudara Muhammad Iqbal Firdaus bin Nohrawi, siswa unit W8 untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khulqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis pembukaan tahun baru Hufaz 2021 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Padamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Iqbal Firdaus bin Nohrawi atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Duduk sekawan si burung unta tepi keramat di waktu malam. Padamu Tuan kami meminta kata azimat pembuka kalam. Tanjung rambutan di Ulu Kinta, pekannya aman, penduduknya ceria. Tampillah Tuan kami meminta, madah ucapan mewakili semua.
Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Yahya bin Osman, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, untuk memberikan ucapan dan madah pujangga serta amanat kepada kita semua. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'umillah fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Sadaqallahul azim. Yang dihormati pengurusi majlis, yang berbahagia Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG Kampus Ipoh, para pensyarah, para hufaz, warga NET yang dihormati sekalian. Pertama-tamanya marilah kita syukur kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam satu program yang dinamakan Majlis Pembukaan Tahun Baru 2021 Hufaz IPG Kampus Ipoh. Yang mana kita tahu bahawa dalam keadaan kita masih menghadapi apa yang dikatakan sebagai pandemik COVID-19, maka kita terpaksa menggunakan platform yang lain berbanding yang sebelum ini. Seingat saya pada tahun 2017, pada saat pertama-tama kali kita melancarkan, 2018 kita lancarkan program Hufaz, kita telah melancarkan secara fizikal dengan pertemuan di dalam Dewan Seri Tanjung yang dihadiri oleh semua lapisan masyarakat, tak kira bangsa, bahkan tak kira agama. Maka kita telah melancarkan program Hufaz. Kita mewar-warkan secara khalayak itu untuk kita sama-sama dapat mewar-warkan kepada warga untuk kita sama-sama mencintai Al-Quran. Kita sama-sama mendambakan perlindungan Al-Quran supaya orang-orang lain, supaya orang-orang yang baru saja nak minat, orang yang belum lagi sedar tentang Al-Quran dapat bersama-sama dalam kumpulan hufaz kita ini. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan selama 3 tahun, maka ada berbagai-bagai rintangan, ada berbagai-bagai cabaran. Namun demikian, walaupun kita masih lagi berhadapan dengan coronavirus, maka kita telah menggunakan platform ini. Ini adalah merupakan satu fenomena ataupun kita katakan sebagai satu transformasi yang baik yang boleh kita gunakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saudara-saudari yang saya raihkan, apabila coronavirus ini melanda sejak kita lockdown pada 18 Mac,
banyak teori-teori, banyak persepsi, banyak rumor-rumor digembar-gemburkan. Ada yang menyatakan bahawa corona ini adalah ciptaan orang Cina nak menyerang dunia. Ada yang menyatakan ini adalah teori ataupun agenda menyatakan berbagai-bagai versi. Namun apa yang saya nak tarik perhatian kepada tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang telah saya petik, ayat yang saya petik sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan ayat daripada surah An-Nahl yang mana yang berbunyi wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa adzaquha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Yang mana kalau kita lihat, kita tinjau maksud daripada perkataan ataupun ayat Al-Quran ini, Allah Ta'ala telah memberikan satu perumpamaan kepada kita, iaitu dalam sebuah negara yang aman damai, yang tenteram, yang comel, yang loteh, yang berbagai-bagai kemudahan, berbagai-bagai rezeki yang diberikan kepada negara negeri tersebut dari setiap tempat dan pelosok. Namun apa yang berlaku, penduduk-penduduknya kufur, ingkar dengan apa nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka Allah merasakan ataupun memberikan pakaian kepada mereka, dua pakaian, satu kelaparan dan satu lagi ialah ketakutan. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada mereka itu dua bentuk ataupun apa yang dikatakan tadi sebagai kelibasa, pakaian, ju' wal khauf. Maka oleh yang demikian, maka apa yang berlaku pada kita pada hari ini, ju' di sini, iaitu kelaparan. Kalau dianalogikan kepada, kalau kita lihat persekitaran, ada rakan-rakan kita, ada dalam kalangan keluarga yang tidak dapat mencari sesuatu nasi. Kalau kita lihat daripada apa yang telah dilaporkan oleh Bank Dunia, seluruh dunia telah menghadapi krisis ekonomi. Yang mana kalau kita lihat indikatornya daripada indeks harga pengguna telah meningkat. Dan kalau kita dengar daripada Perdana Menteri mengumumkan bahawa satu hari lockdown telah menyebabkan 2.5 bilion negara kerugian. Itu kalau dalam bentuk negara. Tetapi di dalam sekeliling kita ada yang terkais-kais mencari makanan. Ju', kelaparan. Tetapi kita mungkin kita masih ada allowance. Saya masih ada gaji. Tetapi bagi orang yang kais pagi, makan pagi pada ketika hari biasa. Tetapi apabila berlakunya pandemik, maka inilah yang berlaku. Dihantarkannya satu pakaian yang dinamakan kelaparan. Yang kedua, kita katakan sebagai khauf, takut. Maka kalau kita lihat di sini, kalau kita tengok, nak pergi ke sana takut, nak keluar daripada bilik asrama takut, nak keluar ke pekan takut. Bukan saja takut disebabkan oleh virus ini, tetapi mungkin disebabkan kalau tak pakai mask, takut pula kena saman. Dan dengar kata nak menaikkan lagi nilai saman berkenaan. Jadi inilah apa yang diperingatkan
oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Nahl yang menyatakan bahawa kita kena kembali. Kita kena melihat semula apa yang telah kita lakukan. Apa yang telah kita laksanakan sebelum ini. Kita tak nak, bukan takut menjadi pakaian kita. Kita takut nanti ketakutan ini akan jadi paranoid. Paranoid maksudnya di sini, kalau dulu saya ingat kalau peringkat pertama, kalau di Amerika itu kalau nampak orang Cina, semua lari. Kalau nampak mata sepet, lari. Kerana takut virus Cina itu, sampai dia nyatakan bahawa ini adalah virus Cina. Kemudian kalau di Malaysia pula pada peringkat pertama, nampak saja orang tabligh, takut lari. Sebab pada ketika itu kluster tabligh ini menjadi satu kluster yang utama ketika itu. Dan dulu kita melihat jauh lagi virus itu. Tetapi kini virus ini sedang berada di persekitaran kita. Maka ketakutan kita telah menjadi satu, kadang-kadang menjadi paranoid. Dan kalau terlampau paranoid ini, maka dia akan menjadi tahap yang gila nanti. Ini yang kita takut. Itu sebab ada hadis Nabi yang menyarankan kita berdoa selalu dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, iaitu seperti mana yang selalu diwawakan di televisyen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Yang mana kita sebagai umat Islam bukan sahaja hasil usaha yang kita kena buat, tetapi doa, tawakal adalah senjata utama kita untuk kita mengelakkan apa jua ujian yang telah dihadapkan kepada kita. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kalau kita lihat statistik pada coronavirus yang telah melanda di seluruh dunia, kalau ikut semalam lah Amerika adalah merupakan ranking pertama orang yang telah confirm positifnya, yang kena infectionnya 27 juta. Nombor 1. India nombor 2, 10 juta. Kalau kita tengok di data-data yang sebelah. Nombor 3 Brazil. Nombor 4 Rusia. Nombor 5 UK. Yang kini kita sedang hadapi apa yang dikatakan varian baru yang bersumberkan daripada UK. Soalannya di sini, di manakah negara China? Sedangkan corona ini adalah berasal daripada negara tersebut, daripada sebuah negeri yang bernama Wuhan, meletuskannya dan merebakkan ke seluruh pelosok dunia. Tetapi kalau satu ketika dulu mereka adalah merupakan negara yang paling atas dalam corona virus ini, orang yang terkena coronavirus ini. Namun sekarang mereka sedang menduduki pada tangga yang keberapa? Ke-80. Iaitu kalau di Amerika tadi sebanyak 27 juta, tetapi di China masih dalam 89,000. Bahkan Malaysia dapat potong negara China yang
penduduknya agak-agak paling ramai juga di dalam dunia ini, nombor ke-49 pada data semalam. Nak menunjukkan bahawa negara yang kita agung-agungkan seperti Amerika tersebut, dia memang telah menjadi juara. Jadi adakah ini yang hendak kita banggakan paling banyak coronavirus? Saya nak bagi tahu bahawa tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudara sekalian, bahawa apakah yang menyebabkan Amerika mempunyai pengidap yang paling ramai? Cuba kita fikirkan, kenapakah fenomena ini berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa pada masa sekarang kita yakin bahawa kekuatan sesebuah negara adalah disebabkan teknologinya, disebabkan oleh ketenteraannya, disebabkan oleh ekonominya. Tetapi hendaklah kita ingat bahawa sekarang ini bila Allah Ta'ala turunkan apa yang dikatakan sebagai coronavirus, kekuatan teknologi, kekuatan ketenteraan, kekuatan apa jua tidak dapat mempertahankan diri mereka masing-masing. Tetapi apa yang dapat mempertahankan? Apa yang dapat mempertahankan sebuah negara itu ialah nilai diri dan moral masyarakat tersebut. Bagaimana mereka boleh mendisiplinkan diri? Kalau kita tinjau balik kepada negara China tadi, kalau saya katakan bahawa pada peringkat awal mereka adalah merupakan peringkat yang paling tinggi dalam dunia. Tetapi sekarang menjadi nombor ke-80. Di seluruh dunia ini dia merupakan ke nombor 80. Turun, nak menunjukkan bahawa tahap disiplin dan moral mereka terhadap bagaimana mereka menjaga kesihatan, menjaga keselamatan diri masing-masing. Cuba kita tengok di Amerika. Rakyat mereka berdemonstrasi. Kenapa? Kerana mereka mahukan kebebasan. Mereka mahukan supaya kebebasan supaya kebebasan mereka yang sebelum ini boleh ke sana, boleh kemari, dikekalkan. Mereka tidak mahu adanya penutup muka, tidak mahu adanya penjarakan. Itulah apa yang berlaku. Bahkan Donald Trump sendiri melanggar apa yang dinasihatkan olehnya. Bahkan keluar daripada WHO, tak mahu bersama-sama dengan WHO dan merasakan bahawa WHO mengkhianati mereka. Inilah sikap orang Amerika yang mana kita dapat menilai tahap disiplin mereka. Sehinggakan mereka kini telah menjadi negara yang paling atas dalam kalangan pengidap yang saya katakan tadi bahawa virus corona. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan sekalian, saya ingin mengambil kesempatan ini memesan kepada semua, terutama kumpulan Hufaz, kita sepatutnya menjadi contoh teladan bahawa kita adalah kumpulan yang terbaik. Dalam konteks IPG ini, kita orang yang paling berdisiplin. Kita orang yang paling kita katakan bersih. Kita adalah orang yang boleh dipercayai. Kerana kita tahu bahawa di dada kita ada Al-Quran. Di dada kita ada pengisian yang tak sama dengan orang lain. Inilah yang saya serta semua pensyarah IPG Kampus Ipoh mengharapkan
pelajar-pelajar, terutamanya pelajar-pelajar UFAS, adalah pelajar-pelajar contoh yang mana menjadi kepada pelajar lain contoh tauladan yang baik kepada rakan-rakan. Saya tahu bahawa kita sekarang ini menghadapi tahun 2021. Sebulan sudah berlalu. Sebulan kita belum berhadapan secara fizikal. Namun kita sepatutnya adalah kumpulan yang paling terbaik dan champion. Bukan saja di kalangan dalam konteks pembelajaran pengajaran, tetapi apa jua menjadi contoh dan suri tauladan. Bagi pihak IPG Kampus Ipoh, kita sebenarnya merangka satu pelan yang mana dapat memandu, yang dapat membimbing, yang dapat meletakkan hala tuju yang baik untuk kita garapkan dalam pelaksanaan kita sepanjang saudara-saudari berada di kampus. Maka kita letakkan di dalam pelan perancangan strategi kita agar kita dapat membangunkan kapasiti, membangunkan kualiti peribadi saudara-saudari. Bukan saja dari aspek akademiknya, bukan dari aspek pedagogi, bukan dari aspek latihan perguruan sahaja, tetapi kita nak memenuhi kumpulan-kumpulan UFAS ini dengan sistematik. Kalau saudara-saudari meninjau di universiti-universiti lain, kalau di UiTM, mereka ada pelajar ilmu Al-Quran setiap maghrib ada guru-guru bersemuka bertalaki dengan mereka, menyemak bacaan. Itu pada ketika di zaman boleh lagi kita bertemu secara fizikal. Namun apabila kita berhadapan dengan pandemik ini, maka mungkin platform tersebut mungkin kita ubah, ya. Jadi ini adalah merupakan plan strategi yang telah kita bina. Tetapi kami di pihak pengurusan boleh merancang, tetapi saudara-saudara adalah merupakan pemangkinnya. Juga kena melaksanakan ataupun memikirkan lain-lain inisiatif yang boleh kita bantu untuk mencapai hala tuju yang kita telah targetkan, yang telah kita sasarkan. Sebagai contoh, katakan aktiviti-aktiviti yang boleh kita adakan ialah seperti saya ingat lagi sebuah universiti di Kelantan. Pelajar-pelajar yang telah bergraduate, mereka mencari pelajar-pelajar yang boleh dijadikan sebagai guru-guru yang telah bergraduate ini menjadi guru, dan mereka carikan pelajar-pelajar untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan kalau tak silap saya, mereka boleh mendapat bayaran paling kurang 1,000 sebulan dengan kelas-kelas Al-Quran secara berkala. Ini adalah merupakan sebenarnya pandemik ini merupakan sebenarnya adalah peluang kepada saudara-saudara. Jadi kita menyediakan plan, tetapi kreativiti, bagaimana anda mereka suatu perkara yang dapat menghasilkan peluang-peluang pekerjaan, menghasilkan peluang-peluang penjanaan, bukan sahaja uang tetapi juga hubungan-hubungan yang lain. Jadi saudara-saudari sekalian, di dalam perancangan plan strategi kita ini, kita dalam tema strategi ada perkara yang saya nak tunjukkan di sini ialah ada khusus berkaitan dengan kita katakan sebagai memperkasakan IPG
memperkasakan pelajar, siswa dan pensyarah. Jadi saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kita mensasarkan bahawa pelajar yang kita hasilkan, terutama golongan-golongan UFAS ini, adalah golongan-golongan yang kita katakan sebagai guru model. Guru model di sini bermaksud ialah boleh dikatakan sebagai perfect teacher. Cikgu yang sempurna, yang bakal menjadi pendidik, yang bakal menjadi pembimbing, yang bakal menjadi penyelidik, yang bakal menjadi perunding, yang bakal menjadi pemimpin. Yang ini sebenarnya kita telah garap dalam konsep yang pernah disebut sebagai muallim, mudarris, murabbi, sebagai mursyid. Jadi kelima-lima konsep ini kita telah garap, masukkan ke dalam istilah yang saya sebutkan tadi, 5P berkenaan. Jadi kita harapkan bahawa pelajar-pelajar yang kumpulan hufaz ini dapat menjadi apa yang saya sebutkan sebagai 5P, agar kita akan menjadi seorang ataupun kelompok ataupun pendidik yang kalis masa hadapan. Jika berhadapan dengan A, ada solution. Kalau berhadapan dengan B, ada solution. Itu kalau dari segi zahiriah. Tetapi kalau dari segi rohaninya, guru-guru inilah yang menjadi barisan hadapan, frontliner. Kerana kita tahu bahawa dalam dada mereka mempunyai pendinding, mempunyai pembantu yang kita rasakan bahawa boleh membantu kita menghadapi apa jua cabaran pada masa akan datang. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, dalam guru model ini kita akan mencuba sedaya upaya kita mahu memperkasakan kualiti anda, terutama yang dalam kalangan UFAS ini, supaya mereka adalah merupakan guru-guru yang kita dapat harapkan untuk menjadi guru masa hadapan, yang menjadi pelapis kepada kami di dalam kita menghadapi cabaran-cabaran yang amat rencam pada masa akan datang. Kita tahu bahawa pada masa akan datang tak sama lagi cabarannya dengan apa yang kita hadap. Kalau hari ini kita telah berhadapan dengan corona, tetapi pada masa akan datang mungkin ada lagi cabaran-cabaran yang kena saudara-saudari hadap. Maka kita sebagai golongan UFAS, bukan saja kita melazimkan bacaan, menghafal bacaan, tetapi dalam masa yang sama kita kena lihat persekitaran kita. Kita kena lihat apakah suasana fenomena yang berlaku di sekeliling, dan kita kena ada solution yang terbaik. Dan kita mahukan bahawa tuan-tuan, saudara-saudara yang ada di dalam kumpulan UFAS ini adalah merupakan kelompok-kelompok yang kita harapkan menjadi guru model pada masa akan datang. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, saya tertarik dengan apa yang diedarkan di dalam grup WhatsApp. Saudara adalah merupakan orang yang terbaik, orang yang terpilih di dalam ramai-ramai pelajar di IPG Kampus Ipoh. Ada lebih kurang 1,300. Tapi Allah Ta'ala telah memilih anda. Allah Ta'ala telah memilih anda untuk bersama-sama dengan kumpulan ini. Walaupun ada dalam kalangan kita yang telah 30 juzuk. Ada dalam kalangan kita yang masih lagi, ada yang belum tamat 30 juzuk. Ada yang baru 1 juzuk. Apa pun jua kita, kalau ada keazaman, yang paling penting, cita-cita kita masih ada. Maka kalau kita petik dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, seperti mana yang telah diungkapkan dalam kumpulan WhatsApp,
perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sementara dia menghafalnya, maka bersama-samalah dia dengan para malaikat yang mulia. Dan begitulah kalau orang yang baru nak belajar, yang berusaha keras untuk belajar pun mendapat dua manfaatnya. Jadi saya harapkan bahawa saudara-saudari yang saya hormati sekalian, anda adalah merupakan orang yang kita harapkan menjadi contoh, suri tauladan, guru model pada pelajar-pelajar lain. Dan dalam kita, bukan saja dalam menghadapi pelajaran seharian kita, tetapi juga anda dalam suasana apa jua suasana. Di dalam kita beraktiviti, dalam co-curriculum kita, dalam kurikulum, bahkan dalam ekstra kurikulum. Kitalah orang yang ke hadapan. Kitalah orang yang nampak kemenjadian itu. Jadi inilah yang kami harapkan, yang kami para pendidik di IPG harapkan, supaya andalah menjadi orang yang mempelopori apa juga inisiatif, aktiviti yang akan boleh kita banggakan. Ya? Jadi dengan kata-kata itu, dengan harapan itu, jadi saya sekali lagi mengingatkan bahawa kita mesti menang dalam menghadapi apa jua cabaran, terutama dalam coronavirus. Sebelum itu saya memesan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita kena melihat apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah tersebut, pada muka surat yang ketiga, surat ketiga sebelah atas, pada juzuk yang kedua, muka surat yang ketiga, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tiga ayat ini amat signifikan dalam kita menghadapi apa jua masalah, apa jua rintangan cubaan yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam ayat tersebut kita ni diuji dengan merasa perasaan takut, perasaan kelaparan, kekurangan daripada harta benda ataupun jiwa ataupun tanaman. Maka kita kena bersabar, kerana Allah Ta'ala sesungguhnya menyatakan bahawa Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Kerana orang-orang yang sabar itu akan dikembalikannya kepada mereka dengan rahmah yang melimpah ruah dan beberapa kebaikan. Jadi oleh yang demikian, kita kena menang, kita kena bersama-sama, kita kena bersama-sama hadapi apa jua cabaran, apa jua rintangan, kerana semuanya itu akan meningkatkan keimanan kita. Semuanya itu akan menjadikan kita lebih matang, dewasa dalam menghadapi dunia yang sementara ini. Jadi dengan kata-kata itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Yahya bin Usman atas ucapan yang bermanfaat sebentar tadi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
Sidang hadirin sekalian, sebagai penutup tirai majlis pada hari ini, ayuhlah sama-sama kita menghayati dan mengalunkan bacaan surah Al-Kahfi, 10 ayat terawal dan terakhir yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Umarul Iman bin Muhammad Aziz, siswa unit W8. Majlis mempersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Umarul Iman bin Muhammad Aziz atas pimpinan bacaan surah Al-Kahfi sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, dengan berakhirnya bacaan surah Al-Kahfi sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Oleh itu, sudi apalah kiranya kata nan terlanjur, tingkah nan sumbang, bicara nan menyinggung dan hati nan tidak kena diampun dan dimaaf jua. Saya mewakili pihak penganjuran majlis menyusun 10 jari memohon ampun dan kemaafan sekiranya terdapat kepincangan dan kekhilafan sepanjang program berlangsung. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.